Ketika dia masukkan ke pusat pemulihan, dia lari kerana rasa tidak tenang, rasa dikawal. Dalam tu seksa, tak sama macam yang orang tahu. Masalah ketegangan seks ni adalah satu masalah kesihatan mental. Walaupun kita tak tahu sama dia ada penyakit mental atau tidak. Ketika dia masukkan ke pusat pemulihan, dia lari kerana rasa tidak tenang, rasa dikawal, kerana tidak suka kepada disiplin. Jadi, masihkah ada ruang untuk berubah kerana ketagihan yang melampau, rasa gelisah, rasa sakit seandainya tidak mendapat apa yang diimpikan, iaitu pada dadah, dan kedua, bahana seksual. Boy sekarang umur berapa? 27 tahun. 7. Ya. Baik, saya difahamkan Boy sebelum ini dihantar oleh ibu bapa untuk masuk ke pusat pemulihan ya. Berapa lama tu? Tak lama sebab saya duduk dalam 2 tahun. Sepatutnya lah, tapi saya lari. Okey, tapi yang anda bertahan berapa lama? Lebih kurang daripada setahun lah. Dalam 5-6 bulan macam tu. Okey, bila kita sebut tempat pemulihan, bermaksud tujuan dia untuk merawat, beri bahagia, tapi apa yang Boy rasakan sebenarnya? Dalam tu seksa, tak sama macam yang orang tahu. Dia dalam tu berbeza keadaan. Memang ada cara untuk buat pemulihan tu, tapi saya tak boleh ikut peraturan. Oh, maksudnya pengisian dia bagus tapi awak yang tak boleh ikut? Lebih kurang macam tu lah. Jadi ketika nak keluar tu, beritahu ibu bapa ke atau macam mana tu? Saya memang lari. Lari. Jadi okey, kalau ikutkan sepanjang tempoh di pusat pemulihan, takkan tak ada rasa langsung, bahagia sekejap, tenang ke? Macam mana? Nak kata ada tu, tak ada tu ada. Tapi benda tu dia sekejap sangat. Lepas pada dapat masuk tu, ada kawan-kawan. Bila kawan-kawan dah ada yang balik, bertinggal yang tak ada geng, tu yang jadi macam kena seksa dengan senior semua. Asasnya ibu bapa betul-betul nak hantar ke pusat pemulihan sebab apa? Sebab saya ada salah guna dadah. Masa tu remaja lagi lah? Masa sekolah ni. Okey, jadi bila tak dapat bahan terlarang tu rasa macam ni? Saya jadi teruk lah, jadi gian sebab tak dapat benda tu. Lepas tu saya mencuri. Saya dah ikut kawan-kawan semua. Masa tu namanya dalam kumpulan lah bergerak ya? Okey. Sejak umur berapa ambil bahan terlarang, dadah macam tu semua? Lepas sekolah dalam umur 18. 18 macam tu? Okey. Jadi ketagihan tu memang susah nak tinggal ya? Dia memang payah, susah nak tinggal. Bila mana terlibat dengan dadah, biasanya orang kaitkan dengan mungkin mabuk ke, dengan ketagihan seksual ke kan. Jadi tu semua dah boleh lakukan lah ya? Ya, bila dah berkumpulan ada campur lelaki dan perempuan tu, biasalah dah pakai benda tu mesti nak kena buat sesuatu. Bila dah tak ada benda lain nak buat, memang tu je lah yang kita orang buat. Jadi memang pernah terlanjur banyak kali dengan perempuan? Perempuan saja ke ataupun ada percampuran lelaki? Ada juga. Bila terdesak lah? Sebab nak cari benda tu, yang belanja pun selalunya yang sama lelaki dengan lelaki juga, terpaksa untuk dapatkan benda. Okey. Jadi umur mereka ni lebih kurang awak ke macam mana? Dia tak tentu. Ada yang lebih tua, ada yang sama baya, ada yang macam tu. Maksudnya demi mendapatkan bekalan tu, Boy sanggup buat apa saja? Termasuk melakukan hubungan seks dengan
pembekal tu lah. Okey. Jadi pernah tak rasa macam geli ke jijik ke pada peringkat awal tu? Terpaksa kena tak tepi lah benda-benda macam tu sebab kita nak minta, nak dapatkan benda tu. So, ada rasa memang kena letak tepi dulu lah. Semata-mata nak dapatkan. Masa tu rasa macam mana? Enjoy ke? Rasa macam terseksa tapi nak enjoy ke macam mana? Macam tu lah, sebab janji dapat je. Lepas dapat tu, baru tu tak ada fikir dah benda macam tu semua kan. Sebab dah dapat, dah guna efek dia tu. Dia punya efek macam mana? Rasa macam mana? Melayang ke apa? Efek dia susah nak cakap. Macam-macam dia bergantung kepada individu tu yang ambil benda tu. So macam saya dia lebih kepada jadi ke arah seks lah. Okey. Maksudnya kalau ambil benda tu jadi kuat ke? Jadi rasa macam bertenaga ke macam mana? Macam tu. Ada tak gunakan benda tu untuk tujuan kerja? Maksudnya okey, kerja ni kerja keras kan? Perlu ambil untuk ketahanan ke macam mana? Ada juga tapi saya dah kurang nak bekerja sebab bila ada berjumpa orang-orang macam ni, diorang offer saya kerja yang senang untuk dapat barang ni. So saya kurang bekerja tapi memang kebanyakannya pakai untuk buat kerja pun. Okey. Macam mana atasi masalah ketagihan seksual? Sebab boy bila dah ada keinginan, ada pengalaman dan kenikmatan ya, disokong oleh bahan terlarang, bermaksud nak handle tu macam mana? Ya. Terpaksa kena jangan keluar rumah, duduk kat dalam bilik je. Lepas tu kadang-kadang kena buat benda lain lah, macam main game ke. Tapi berapa lama boleh tahan? Tak, sekejap, tak lama sangat lah, mencari juga. Okay, pernah tak berjuang lepas tu tewas juga? Memang selalu. Selalu? Waktu tewas tu memang tak boleh buat apa lah? Tak boleh buat apa. Kalau lari ke bandar-bandar lain ke tempat lain ke untuk asingkan diri, tak pernah buat? Saya tak rasa macam sama sekarang ni, kat mana-mana pun ada benda tu. So kalau pergi tempat lain pun macam mana sekali pun mesti akan mencari juga. Jadi bila dah ambil dadah ataupun bahan terlarang ni, kemudian terlibat dengan seks, dengan kehidupan yang bebas, jadi mungkin ada menimbulkan kesan celaru dalam fikiran ya, terutama termasuk mungkin orientasi pun dah terganggu. Kalau dulu mungkin minat perempuan, sekarang ni masih minat perempuan ataupun lebih pada lelaki ke, ataupun tak kisah ke macam mana? Saya buat masa sekarang ni dia dah jadi lebih kepada lelaki lah, sebab untuk dapatkan benda tu kebanyakan yang menjual tu lelaki. Terpaksa, bukan terpaksa, dah jadi contoh biasa. Jadi boy akan saring ke ataupun tengok lelaki ni muka okey baru terima ataupun tak kisah? Bergantung dekat orang yang tu, kalau dia ada, bukanlah tak kisah, tapi kalau dah kena terima yang tu, saya terima dia. Dibayar duit juga ke atau bagi barang saja? Bergantung dekat orang yang saya punya. Paling banyak dapat berapa ringgit? Paling banyak dapat dalam 500. 500. Okey, so dalam sebulan lebih kurang berapa average dapat? Tak banyak lah. Tak susah lah nak dapat. Kalau ada pun mungkin hari bertuah tu baru dapat. Tak ada macam bulanan macam tu. Tak. Okay, jadi kehidupan, untuk menampung kehidupan buat kerja apa? Sekarang saya tak ada buat kerja apa-apa. Saya cuma tolong-tolong orang. Okey, kalau ada bekalan tu baru dapat duit jugalah. Ah. Biasa orang baru yang banyak dijumpai ke ataupun orang yang sama berulang? Kebanyakan orang yang sama. Orang yang sama? Sebab saya takut juga kena apa-apa, kena tangkap ke apa. Mungkin sebab banyak ada polis menyamar ke. Sebab banyak kawan-kawan yang terkena. Untuk dapatkan keperluan untuk khayal dan keperluan batin untuk seks lah. Okey, paling lama tak buat hubungan seks berapa lama? Tak pasti, tak ingat berapa lama. Boleh katakan selalu juga, tak pernah. Pernah pun dalam 2-3 hari ke. Oh, okey. Makan minum semua terjaga tak ataupun memang ada waktunya sangat perlukan kepada bahan tu? Saya memang kurang makan. Kurang makan sebab dah ambil benda tu dia tak rasa lapar.
perubahan pada fizikal ketara lah, makin kurus macam mana? Sangat. So tenaga kalau tak ada benda tu macam long life lah, tak nak buat kerja semua. Biasa jadi tidur je. Okey. Kesalahan apa kalau kita ambil benda tu? Yang abang perasan lah. Saya jadi malas lah. Saya jadi malas kalau ada pun saya gunakan pun saya jadi malas juga. Tak rajin, tak produktif. Kalau motivasi hidup macam mana? Kalau rasa macam diri tak guna ke, rasa macam kosong ke macam mana? Kalau tak gunakan benda tu tak ada rasa. Saya memang tidur je, tak boleh buat apa. Tak ada motivasi untuk nak bagi diri berubah. Macam boy ada pasangan tetap tak? Tak ada. Tak ada. Jadi macam lover ke, istilah kekasih ke macam mana? Siapa yang ada tu akan jadi kasih saya. Siapa yang ada je? Jantina tak kisah? Tak kisah. Tak kisah. Jadi saya dapat. Dapat apa? Seks ke atau bekalan? Dapat bekalan tu. Dapat bekalan. Dia mahal ke? Mahal tu tak mahal sangat lah. Tapi susah. Kalau orang yang tak ada duit memang tak mampu nak beli lah. Sebab benda tu pun harga dia paling murah saya pernah jumpa pun RM50. Okey, jadi kalau ada pihak yang nak tawarkan untuk pemulihan ke, untuk bantuan motivasi ke, pergi ke camping apa semua untuk pulih lah, adakah puan akan terima atau macam okey, bukan buat masa ni macam mana? Ya, bukan masa ni je sebab saya takut saya lari lagi. Ataupun kalau ada kawan bersama di tempat pemulihan tu? Mungkin saya boleh pertimbangkan. Jadi kawan baik sekarang ni siapa? Mereka ni membantu ke ataupun dalam kelompok yang sama juga? Dalam kelompok yang sama. Okey, maksudnya ada yang saling membantu lah. Misal kalau tak ada duit ke, dia orang akan beri macam tu. Rasa macam mana sekarang ni? Bahagia ke? Rasa macam tak pasti ke, keliru ke, macam mana? Memang rasa kosong. Kalau ada bekalan tu saya bahagia. Kalau orang lain sebut tentang cita-cita, wawasan, hidup semua kan, macam bagi boy macam mana? Saya dah tak nampak lah. Benda tu semua dah tak terfikir lah. Tak teringin ke satu hari tu macam nak push diri ke, macam okey paksa ke buat apa-apa? Saya pernah cuba nak berubah tapi bila jumpa balik kawan-kawan yang sama-sama guna, dah hancur benda tu semua. Tak cuba untuk masuk dalam lingkungan ataupun circle yang baru ke orang tu yang betul-betul bersih lah, tak ada? Jarang ada orang yang nak terima. Sebab nak berkawan pun dia orang jijik, takut terpengaruh. So tak ada peluang nak berkawan dengan orang-orang yang macam tu. Pernah tak boy macam menangis ke, duduk sendirian ke, ada tak? Ada juga lah masa-masa bila saya dekat rumah sendiri duduk, memang ada rasa sedih lah kenapa hidup macam ni. Tak boleh nak berkawan dengan orang, tak boleh nak apa semua. Orang semua tengok macam takut. Sedih lah juga macam tu kan. Saya pun manusia biasa lah. So untuk lawan rasa tu apa yang boy buat? Supaya berani, supaya tenang, supaya tak rasa tersisih? Saya jumpa kawan-kawan saya, tengok orang-orang yang lebih teruk daripada saya, bagi saya rasa macam tenang sikit lah. Sebab saya masih lagi macam boleh kawal lagi. Okay, bila pernah ambil bahan terlarang ni, rasa macam mana? Gelisah tu memang ada lah kalau tak dapat? Ya, paranoid. Dia jadi macam tak senang duduk lah. Sampai nak dapat tu mungkin tak boleh nak, tak tahu nak cakap tak, macam mana dia punya gian tu sakit lah. Okey, sebab tadi ada sebut bahawa sanggup layan siapa saja yang beri bekal ataupun duit. Buat tu sebenarnya kerana itulah tak ada rasa kenikmatan langsung. Biasanya orang yang lebih tua dengan orang lebih tua tu memang tak ada rasa apa-apa. Ya, terpaksa lah. Jadi segi untuk kepuasan sendiri, ada pasangan dicari ke? Macam ni tak ada? Ada juga yang mana yang okey-okey tu saya adalah macam tu. Okey, jadi sekarang ni apa yang boy lihat dari segi masa depan ke ataupun
terpaksa terima orang nak membantu ke, ataupun macam apa jalan hidup boy sekarang ni? Saya harap nanti saya berubah juga satu hari, ada yang boleh terima saya, tolong saya nak berubah. Saya memang nak berubah juga. Takkan sampai tua sampai bila-bila macam ni. Kalau bercakap kepada keluarga, mereka terima tak, tahu macam mana? Keluarga saya memang dah totally buang saya. Dah tak ada yang ambil tahu pasal saya langsung. Walaupun cuba untuk balik, tak ada? Saya cuba untuk balik tapi diorang dah tak terima saya. Saya dah kena halau berkali-kali lah. Sebab pasal saya punya kesalahan juga, sebab saya mencuri semua. Maksudnya pernah masuk lock up macam mana? Yang pernah masuk lock up. Mana-mana pun nak balik, kita kena cari keluarga kan. Sebab tak semua orang nak terima kita. Keluarga pun dah tak boleh terima, dah tak ada harapan ni. So, siapa keluarga boy sekarang ni? Kawan-kawan saya. Kawan-kawan yang membantulah. Sedih ke ataupun macam dah lali dah? Saya dah tak ada rasa apa lah buat masa ni. Saya hidup macam untuk hari esok je. Tak ada nak fikir family saya pun, diorang tak fikir saya. Moga boy tabahkan ujian ini dan ada cahaya menanti dalam kehidupan. InsyaAllah. Okay, so bila kita bercakap pasal seseorang yang ketagih seks ni, sebenarnya dia tidak ada satu sejarah hidup yang spesifik yang dia lalui lah. Tapi untuk seseorang tu mendapat satu masalah mental, yang mana penyakit ketagihan seks ni boleh kita katakan sebagai satu masalah mental, so dia mesti ada faktor-faktor tertentu yang menyebabkan dia begini. So yang pertama, dia ada faktor risiko, yang kedua dia ada faktor pencetus, dan yang ketiga adalah faktor yang mengekalkan dia berada di dalam keadaan yang sedemikian lah. Okay, contoh faktor risiko seperti juga macam penyakit mental yang lain, dia mesti ada macam genetik, keturunan, tak semestinya dia punya ahli keluarga yang lain tu ataupun saudara mara juga ketagih seks, tapi mungkin mereka ada masalah mental yang lain. Jadi sesuatu masalah mental ni dia akan berkaitan lah. Kalau ada history penyakit mental, jadi mungkin dia diwariskan kepada individu yang berkenaan lah. Faktor-faktor yang lain, macam mana seseorang itu dibesarkan, macam mana didikan ibu bapa dia, yang ini boleh menjadi sebagai satu faktor risiko. Yang kedua adalah faktor pencetus yang menyebabkan dia mula-mula menjadi seperti itu, bagaimana dia boleh ketagih seks. Yang itu mungkin dia pernah ada kisah seperti dirogol ataupun merasa seronok dengan perbuatan yang sedemikian. Itu kita boleh bagi faktor pencetus lah. Yang ketiga adalah faktor pengekalan yang mengekalkan dia berada dalam situasi yang demikian. Contohnya macam mudahnya dia mendapat bahan-bahan lucah ataupun bahan-bahan yang boleh merangsangnya. So tiga-tiga faktor ini mesti ada untuk seseorang itu mendapat satu penyakit mental. Okey, so bila kita nak klasifikasikan ketagihan seks ni sebagai satu penyakit mental, sebenarnya pakar-pakar dan para expert mereka masih lagi bertelagah sama ada nak klasifikasikan ketagihan seks ni adalah sebagai satu penyakit mental. Kalau dulu mereka memang kata dia sebagai satu penyakit mental dan kemudian dia dikeluarkan daripada klasifikasi itu. Dan ada juga orang lain yang katakan ketagihan seks ni adalah sebagai satu masalah OCD ataupun Obsessive Compulsive Disorder, seperti mana seseorang yang kerap basuh tangan, jadi dia tak boleh nak kawal dia punya impuls tu, dia rasa dia nak buat je benda tu. Dan ada juga golongan yang mengatakan ketagihan seks ni sebagai satu bentuk ketagihan, contohnya macam ketagihan dadah, ketagihan alkohol dan juga ketagihan judi lah, dia masuk dalam kategori ketagihan. So walau bagaimanapun, masalah ketagihan seks ni adalah satu masalah kesihatan mental, walaupun kita tak tahu sama dia ada penyakit mental atau tidak. Untuk kita bagi rawatan kepada orang yang ketagihan seks, selanjutnya kita punya approach ataupun cara untuk kita merawat penyakit ni adalah sebagaimana kita approach orang yang ada masalah ketagihan dadah jugalah. Contohnya, orang tu mungkin dia sedar yang perbuatan dia tu mendatangkan mudarat, ataupun dia tidak sedar benda tu akan mendatangkan mudarat kepada diri dia.
Kalau dia tidak sedar, dia terus buat benda tu, mungkin seseorang boleh cuba menyedarkan dia. Contoh yang saya maksudkan adalah golongan profesional lah, yang mana dia boleh membuat satu interview ataupun kita panggil sebagai motivational interviewing untuk menyedarkan dia yang perbuatan tu adalah mempunyai akhirnya akan menyebabkan ada kesan-kesan yang buruk pada diri dia. So untuk rawatan yang lain, kita mungkin ada rawatan dalam bentuk ubat-ubatan. Ada orang kata kita boleh guna ubat anti kemurungan untuk merawat orang yang ada masalah ketagihan seks, dan kita ada rawatan tanpa ubat ataupun kita panggil sebagai psychosexual intervention. Yang ini lebih kepada talking therapy ataupun psikoterapi lah. Dia tanpa ubat tapi dia gunakan terapi yang orang biasa panggil counselling, tapi dalam psikiatri dia lebih daripada itu. Dia adalah satu terapi yang structured, yang ada banyak sesi, dan klien tu perlu membuat homework lah, perlu membuat kerja rumah untuk dia berjaya dalam psikoterapi. Demikian. Rawatan yang betul-betul untuk ketagihan seks pun masih dalam kajian, tapi dia masih ada peluang untuk sembuh. Asalkan dia datang untuk rawatan, dia lebih baik daripada orang yang tidak mendapatkan rawatan teruslah. Dan ada pendapat yang mengatakan rawatan ubat digabungkan dengan psikoterapi ini memberikan hasil yang lebih baik berbanding dengan salah satu secara individu. Okey, nasihat kepada pengadu yang dinyatakan tadi tu, pendapat saya beliau perlu mendapatkan pertolongan dan rawatan lah. Mungkin beliau juga boleh menghubungi talian perlindungan wanita ataupun talian kasih untuk mendapatkan rawatan. Mungkin pengadu tu merasa malu untuk mengaku yang dia ada masalah ataupun nak mengadu pada ahli keluarga, dia rasa malu, tetapi dia boleh pergi kepada badan-badan yang berkenaan ataupun ke hospital untuk mendapatkan rawatan secara profesional, yang mana dia punya identiti ni semua akan dirahsiakan.